bersama saya Encik Abzan Nizam pada hari ini. Assalamualaikum Encik. Saya ada membuat satu eksperimen sosial dan beberapa soalan untuk Encik menjawabnya. Eksperimen sosial ini berkaitan tentang pengetahuan COVID-19 yang berlaku di negara kita pada masa kini. Waalaikumsalam. Ya, pasti. Saya boleh menjawabnya tentang isu COVID-19 tersebut yang berlaku di negara kita. Oke Cik, kita akan teruskan dengan soalan pertama, yaitu adakah virus COVID-19 ini merebak melalui? Yang pertama adalah udara, yang kedua adalah pandangan mata dari pesakit COVID-19, yang ketiga adalah titisan dari hidung atau mulut, dan yang terakhir adalah konspirasi. Virus COVID-19 dapat merebak melalui titisan dari hidung serta dari mulut. Oke Cik, kita akan teruskan kepada soalan yang kedua, yaitu apakah yang perlu Anda lakukan jika Anda mempunyai simptom-simptom jangkitan COVID-19? Yang pertama adalah daftarkan diri untuk saringan COVID-19, yaitu swab test di hospital yang berdekatan. Yang kedua adalah melawat ke pusat pelancongan. Yang ketiga ialah tidak berjalan ke mana-mana jika simptom jangkitan adalah jelas. Dan yang terakhir adalah merahsiakan tentang simptom-simptom Anda kepada pegawai kesihatan. Sekiranya seseorang mengalami simptom-simptom jangkitan COVID-19, ia perlu melakukan mendaftarkan diri untuk membuat saringan COVID-19 atau membuat aduan di hospital-hospital terdekat serta membuat ujian saringan COVID-19. Soalan seterusnya ialah yang ketiga adalah apakah virus COVID-19 ini boleh menyebabkan kematian? Jawapan dia ada dua, ya ataupun tidak. Virus COVID-19 boleh menyebabkan kematian kerana ia adalah salah satu penyakit yang berbahaya. Soalan keempat, mengapakah kita perlu mengambil vaksin COVID-19? Yang pertama, mengurangkan peluang untuk dijangkiti COVID-19. Yang kedua, mengurangkan kerosakan yang boleh diakibatkan virus jika dijangkiti. Dan yang ketiga, menjadi manusia yang lebih kuat. Kita perlu mengambil vaksin COVID-19 ini kerana ia dapat mengurangkan peluang untuk dijangkiti COVID-19 serta dapat meningkatkan antibodi dalam badan. Soalan kelima, golongan manakah yang mempunyai peluang yang tinggi untuk dijangkiti COVID-19? Pertama, kanak-kanak. Yang kedua, remaja. Yang ketiga, dewasa. Dan yang terakhir, warga emas. Yang mana satukah? Golongan yang tinggi untuk dijangkiti COVID-19 tersebut adalah warga emas serta kanak-kanak. Soalan terakhir, apakah SOP pencegahan yang perlu dilakukan di tempat awam? Yang pertama, mengambil gambar orang yang mencurigakan. Yang kedua, menggunakan pelitup muka. Yang ketiga, menjeling orang yang batuk. Dan yang terakhir, menjaga penjarakan sosial. SOP bagi pencegahan COVID-19 tersebut yang perlu dilakukan ketika berada di tempat awam adalah sentiasa menjarakkan diri 1 meter dengan orang lain. Selain itu perlu menggunakan pelitup muka, dan yang terakhir adalah sentiasa menggunakan hand sanitizer. Halo, nama saya Ardilis. Saya akan membentangkan definisi berkenaan tajuk cabaran kelestarian etika terhadap tanggung jawab sosial. Definisi tersebut terbagi kepada 3, yaitu etika, peradaban, dan kelestarian. Terlebih dahulu saya akan menerangkan berkenaan etika. Etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adab, sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sekumpulan orang.
dan seterusnya adalah peradaban. Peradaban adalah sistem dan tahap perkembangan sosial serta kebudayaan sesuatu bangsa. Dan yang terakhir adalah kelestarian. Menurut tokoh terkenal yaitu Fisher, kelestarian merupakan peranan sistem nilai dan kepercayaan dalam mencapai kelestarian. Ramai yang bersetuju dan menerima bahwa ini merupakan acuan utama dalam sistem manusia. Sebelum ini, revolusi perindustrian pertama bergantung kepada penggunaan mesin berkuasa uap. Revolusi perindustrian kedua pula melibatkan kuasa elektrik, diikuti revolusi perindustrian yang ketiga berasaskan teknologi maklumat dan komputer sebagai tonggaknya. Revolusi perindustrian keempat, Industri 4.0 yang sekarang ini kita gunakan, melibatkan teknologi otomasi memberi kita cabaran baru kepada semua sektor di setiap negara yang memerlukan mereka untuk melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital itu untuk kekal berdaya saing. Secara umumnya, ia melibatkan Internet of Things, yaitu IoT secara ringkasnya, atau Internet kebendaan dalam hampir semua aspek kehidupan seharian. Rumah pintar, sebagai contohnya, rumah pintar, kereta pintar, telepon pintar, dan banyak lagi elemen pintar yang diterjemahkan di dalam teknologi pintar melalui Industri 4.0. Dahulu, television hanya berperanan sebagai penyampai maklumat selain memberi hiburan kepada kita. Yang kedua ialah mengurus masyarakat kepelbagaian. Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang etnik, agama, budaya, cara hidup, kepercayaan dan pelbagai lagi. Oleh kerana kepelbagaian ini, terdapat satu cabaran yang dihadapi, iaitu cabaran mengurus masyarakat kepelbagaian. Masyarakat kepelbagaian terdiri daripada yang dulu ialah kita panggil sebagai masyarakat majmuk, yang sekarang kita panggil sebagai kepelbagaian masyarakat. Masyarakat kepelbagaian, komponen masyarakat kepelbagaian ialah Bumi Putera 69%, China 22%, India 69% dan lain-lain 1%. Cabaran yang dihadapi untuk mengurus kepelbagaian masyarakat ini ialah polarisasi kaum, konflik etnik, diskriminasi, persepsi, stereotip dan prejudis. Yang ketiga adalah mengurus pembinaan negara bangsa. Terdapat 5 cabaran dalam proses pembinaan negara bangsa. Yang pertama adalah globalisasi yang dikenali sebagai dunia tanpa sempadan. Setiap negara terpaut kepada jaringan aliran maklumat secara global yang ditunjangi kecanggihan teknologi. Yang kedua adalah pluralisme, yaitu sifat kepelbagaian yang terbentuk daripada proses kepelbagaian penduduk. Kebiasaannya pluralisme ini terhasil daripada penjajahan. Yang ketiga adalah kepelbagaian budaya, pembentukan masyarakat majmuk dalam proses perkembangan sesebuah negara yang mewujudkan dilema baru kepada penduduk negara bangsa. Menurut Ibn Khaldun, teori yang dimiliki oleh bangsa yang pernah dijajah yang akan menganggap kuasa bekas penjajah mereka sebagai suatu bangsa yang maju dan agung yang patut ditiru oleh bangsa yang pernah dijajah. Yang keempat adalah liberalisme, yaitu bermaksud kesederhanaan ataupun keterbukaan. Ia merupakan suatu keperluan yang nyata bagi kewujudan sesebuah negara. Dan yang terakhir adalah neofeudalisme, merujuk kepada sistem konservatif berkaitan pemerintahan yang terbentuk dalam cara masa kini. Sistem feudalisme ini dirujuk ialah sistem pemerintahan yang oleh golongan elit yang menguasai segala aspek ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara.
Seterusnya yang keempat ialah masyarakat yang mementingkan kebendaan. Di sini kita dapat lihat bahwa masyarakat Malaysia kini sangat mementingkan kebendaan. Seseorang itu biasanya akan dinilai melalui pakaian apa yang dipakai, rumah apa yang telah didiami, dan jenama pakaian yang apa dipakai. Apa yang jelasnya, kejayaan seseorang itu banyak diukur daripada aspek kebendaan. Dia akan dipandang hebat dan dihormati hanya kerana kemewahannya. Sekarang pun masyarakat di Malaysia ini kayu pengukur kejayaan seseorang adalah kebendaan semata-mata dan bukannya daripada ketakwaan dan ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini membuatkan golongan yang kaya menjadi angkuh, takbur, sombong kerana mereka dipandang tinggi oleh masyarakat. Jadi di sini masyarakat akan bersifat materialistik ini akan mementingkan hubungan kebendaan daripada hubungan sesama masyarakat. Seterusnya ialah memulakan perkenalan hanya berdasarkan status dan pangkat sebelum mengenal hati budi seseorang. Daripada itu, kesan-kesannya golongan ini yang tidak mempunyai sebarang kedudukan akan dipinggir dan segala perkara yang mereka lakukan akan dipandang sinis oleh masyarakat yang berkedudukan tinggi. Media massa merujuk kepada pelbagai teknologi media yang bertujuan untuk mencapai sejumlah besar pengguna media melalui komunikasi massa seperti radio, rakaman muzik, filem, televisyen, dan internet. Antara kesan media massa terhadap seseorang individu ialah fitnah terhadap seseorang mudah berlaku. Selain itu, ia dapat mewujudkan individu yang antisosial atau kurang mengadakan aktiviti luar kerana individu tersebut tertarik atau terbiasa dengan media massa berbanding dengan aktiviti lain. Ianya juga dapat menjatuhkan akhlak seseorang dan mengaibkan nama seseorang individu dengan mudah. Kesan media massa terhadap keluarga dan masyarakat ialah kurangnya pergaulan dengan keluarga. Ini sering terjadi kepada orang pada masa kini. Ianya disebabkan oleh kecuaian ibu bapa dalam mendidik anaknya yang kerap menggunakan media massa atau mereka dipengaruhi oleh ibu bapa mereka yang kerap mengabaikan anak mereka ketika mereka masih kecil. Selain itu, ianya juga dapat mencemarkan imej keluarga kerana media massa dapat menyebarkan kabar yang tidak baik tentang kita dengan cepat. Ianya juga dapat mengubah cara pemikiran dan kelakuan masyarakat kerana terpengaruhi oleh budaya barat. Kesan media massa terhadap negara kita ialah ia dapat mengugatkan perpaduan negara kita. Pergaduhan antara dua orang yang menggunakan bahasa yang tidak baik atau resis akan menyebabkan pergaduhan kaum sekiranya pergaduhan tersebut direkam dan diedit untuk memberatkan kesalahan kepada satu pihak dan disebarkan dalam media massa hingga ianya dapat mencemarkan nama baik dan keselamatan negara kita yang berbilang kaum. Terakhir sekali ialah kesan media massa terhadap antarabangsa ialah ia dapat mengaibkan nama baik sesebuah negara dengan mudah hingga ia dapat menjejaskan hubungan diplomatik negara tersebut. Selain itu, seseorang juga dapat menyebarkan maklumat yang tidak sahih tentang dua negara itu hingga berlakunya perselisihan. Saya ingin membentangkan tentang pengabaian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia seperti kewarganegaraan, tempat tinggal, jantina, agama, bangsa, kebebasan atau status lain. Kita semua berhak mendapatkan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Pengabaian hak ini membuka pintu kepada keganasan dalam kalangan masyarakat. Misalnya, tekanan politik akan menyemai benih pemberontakan dalam diri masyarakat. Namun, hak kebebasan telah menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam meningkatkan peradaban manusia. Hak kebebasan termasuk hak untuk menyuarakan pendapat dan hak kebebasan beragama.
Kebebasan mengeluarkan pendapat telah menjadi perdebatan penting apabila dibangkitkan persoalan berhubung bentuk tuntutan kebebasan yang diperlukan bagi pembangunan dan kesejahteraan manusia. Oleh disebabkan itu, antara cara-cara untuk mengatasi cabaran pengabaian hak asasi manusia adalah dengan mengatasi faktor peredaran zaman, mengaplikasikan konsep adaptasi yang betul, berasimilasi seiring dengan zaman dengan meningkatkan nilai etika yang baik. Seterusnya, mengatasi kepelbagaian budaya dengan menyusun dan merancang kelas yang terdiri daripada pelajar pelbagai bangsa dan budaya. Yang ketiga adalah kita perlu menangani sifat materialistik. Untuk mengatasi masalah ini, kerajaan telah mengadakan kempen kesedaran bahaya bersifat mementingkan kebendaan. Yang keempat adalah menangani pengaruh media massa. Pihak berkuasa mengadakan ceramah mengenai bahaya pengaruh media massa dalam melestarikan etika dan peradaban. Yang kelima adalah mengatasi liberalisme. Kita perlu bersikap proaktif terhadap isu penyebaran liberal barat di Malaysia. Akhir sekali adalah kita perlu mengatasi pluralisme dengan cara menambah ilmu agama dengan berjumpa para ahli agamawan. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.